Baik, untuk mengulas lanjut mengenai keputusan memansuhkan PT3 seperti diumumkan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Razif Jidin semalam serta beberapa lagi langkah yang diambil kementerian, bersama saya di talian ketika ini ialah pensyarah Kanan Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Anwar Ahmad. Baik Doktor, terima kasih kerana sudi bersama dengan Buletin awak ni. Terima kasih. Okey Doktor, kita nak teruskan dengan soalan. Bagaimana doktor melihat adakah keputusan dibuat KPM ini akan menjejaskan persiapan guru dan pelajar memandangkan pemansuhan ini hanya diumumkan pada Jun? Baik, terima kasih. Yang pertama sekali saya bersyukur kerana pengumuman ini dibuat pada waktu yang bulan Jun ni, dan sebenarnya kita masih ada masa untuk membuat persiapan lah jika kita merasakan bahawa kita tidak ada keperluan untuk PT3 ini ya. Baik, yang paling utama dalam membicarakan tentang pemansuhan PT3 ini adalah kita telah memulakan idea untuk pentafsiran sekolah ini bermula pada tahun 2011 bila kita mula memikirkan tentang pentafsiran sekolah dan kita mengambil sekitar 10 tahun. Tahun ini 2022 akhirnya kita telah berjaya menghasilkan ataupun membawa sistem pendidikan kita untuk mengurangkan peperiksaan berpusat. Kita telah masukkan UPSR pada tahun yang lalu dan kini kita memasukkan PT3. Jadi pada saya tindakan KPM memasukkan PT3 ini adalah wajar selari dengan trend pendidikan pada masa kini yang mementingkan pentafsiran dilaksanakan di peringkat bilik darjah dan juga peringkat sekolah. Dan amalan pentafsiran yang mengumpulkan silibus dalam tempoh 3 tahun, 5 tahun itu sebenarnya sudah tidak diamalkan di kebanyakan negara di dunia ini, khususnya negara maju. Kerana kita mengamalkan sistem pendidikan di mana pada setiap tahap pembelajaran pelajar, mereka akan ditafsirkan dan apabila mereka berjaya melepasi tahap-tahap pencapaian yang telah ditentukan, maka mereka akan meneruskan dengan pembelajaran yang baru, topik yang baru. Jadi pada saya, ini satu keputusan yang tepat, keputusan yang baik dan saya menyokong penuh usaha KPM untuk memasukkan PT3 ini. Okey, baik Doktor. Bagaimana pula kita melihat daripada segi untuk guru dan pelajar menyesuaikan diri dengan sistem baru ini? Kalau kita ingin lihat sebelum ini sekiranya berlaku pertukaran kerajaan, berlakunya pertukaran menteri, pastinya akan ada juga berlaku perubahan dasar khususnya kita melibatkan pendidikan ini. Bagaimana Doktor melihat perkara ini? Adakah ia bersifat kekal ataupun bagaimana? Saya fikir dia akan menjadi sesuatu yang kekal kerana kita telah mula mengamalkan PT3 ni sejak daripada 2011. Maksudnya guru-guru, sekolah, ibu bapa sudah memahami tentang konsep pentadbiran, pentafsiran berasaskan bilik darjah, pentafsiran berasaskan sekolah dan kita sudah lihat bagaimana ramai sebenarnya ibu bapa yang tidak begitu cenderung dengan sistem peperiksaan berpusat ini kerana itu sebenarnya membebankan anak-anak mereka dalam proses pembelajaran dan kualiti pembelajaran yang dalam bentuk hafalan untuk menjawab soalan-soalan peperiksaan yang berpusat itu sebenarnya tidak sesuai lagi. Hari ini kita bercakap tentang murid-murid yang mengadakan problem based learning, pembelajaran berasaskan projek, meningkatkan komunikasi dalam bilik darjah, meningkatkan kolaborasi bekerjasama dengan rakan semasa belajar. Jadi semua proses ini tidak boleh kita laksanakan dalam amalan sistem peperiksaan berpusat. Tapi dengan menggunakan amalan sistem pentafsiran di sekolah, di dalam bilik darjah, saya fikir mereka akan dapat melakukan lebih banyak lagi aktiviti-aktiviti pembelajaran kerana pentafsiran itu akan berlaku di peringkat sekolah. Jadi kalau soalannya adakah pelajar bersedia, murid bersedia, guru-guru bersedia, saya sangat yakin mereka sudah bersedia kerana mereka telah mengamalkannya hampir 10 tahun yang lalu dalam pelbagai bentuk, daripada pentafsiran sekolah kepada pentafsiran berasaskan bilik darjah dan berbagai-bagai kaedah yang kita amalkan sepanjang 10 tahun yang lalu. InsyaAllah saya yakin kita boleh melakukan dengan baik.
Okey, baik doktor. Dengan pemansuhan PT3 ini, bagaimana pula doktor melihat daripada segi prestasi murid itu sendiri? Kalau kita lihat sebelum ini, penilaiannya adalah berdasarkan daripada tingkatan 1 sehingga ke tingkatan 3. Perlunya murid-murid ini untuk recap semula. Dan bagaimana sekarang kalau kita dah lihat dimansuhkan, bagaimana pula kita menilai daripada segi prestasi murid itu sendiri? Adakah standardnya masih sama ataupun sebaliknya? Baik, saya fikir cara yang digunakan oleh KPM dengan mewujudkan bank soalan adalah satu kaedah untuk membudayakan guru-guru mendekati soalan-soalan yang berkualiti tinggi. Seperti yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan, wujud jurang kualiti soalan di antara kumpulan-kumpulan guru di sekolah-sekolah yang berbeza. Jadi dengan wujudnya bank soalan ini, maka guru-guru akan dapat akses kepada soalan-soalan yang telah divalidasikan, mempunyai kualiti, standard yang baik, dan apabila perkara ini dapat dilaksanakan, dari masa ke semasa guru-guru ini akan dibudayakan dengan soalan-soalan yang berkualiti dan ini akan menjadi sebahagian daripada amalan guru pada masa hadapan. Itu yang pertama. Yang keduanya, dari segi pelajar-pelajar pula, amalan kita yang akan datang adalah peperiksaan ataupun pentafsiran itu dilakukan di hujung tahun, yang pada saya juga digabungkan juga dengan pentafsiran dalam bilik darjah yang berlaku sepanjang tempoh pembelajaran. Jadi kalau kita lihat anak-anak kita pada hari ini sebenarnya lebih dipantau program dan juga progres mereka dari segi pembelajaran mereka, kerana selain daripada ada PBD, pentafsiran bilik darjah yang berjalan sepanjang tempoh pembelajaran, sekarang kita juga ada satu lagi yang dipanggil sebagai pentafsiran di hujung tahun, di mana kita dapat melihat pencapaian anak-anak kita pada setiap akhir tahun, dan jika anak-anak kita berada dalam keadaan yang perlukan bantuan, intervensi, pemulihan, maka kita dapat lakukannya pada tahun yang seterusnya. Jika sebelum ini kita mengamalkan PT3 ini, mungkin agak terlewat bila kita nak membuat pemulihan itu hanya kita dapat apabila berlakunya di peringkat PT3 tahun tingkatan 3. Jadi pada saya kaedah ini lebih baik, bukan disebabkan oleh kita buat secara kerana kita tidak mahu melaksanakan PT3, tapi PT3 sendiri sudah tidak sesuai dengan cara dan pendekatan pembelajaran pada hari ini. Dan dengan melaksanakan kaedah-kaedah yang baru ini, iaitu penilaian di hujung tahun, digabungkan dengan PBD, pentafsiran bilik darjah, saya fikir banyak perkara-perkara intervensi ataupun pemulihan dapat dilakukan dengan baik. Dan satu perkara lagi Helmi, yang saya rasa satu yang baik adalah seperti yang disarankan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan, diwujudkan gabungan ataupun kerjasama erat antara guru-guru dan juga ibu bapa di dalam melihat progres ataupun kemajuan akademik anak-anak. Ini saya fikir satu penekanan yang sangat penting. Jika selama ini kita melihat bahawa urusan pendidikan ini adalah urusan sekolah, hanya sedikit sebanyak saja ditentukan melalui urusan dengan ibu bapa, tapi kali ini Yang Berhormat Menteri Kanan sendiri menegaskan soal pentingnya hubungan dan kolaborasi antara pihak sekolah, guru-guru dengan ibu bapa. Itu pada saya satu ajakan baru dalam pendidikan kita, memberi penekanan kepada hubungan yang baik antara ibu bapa dan juga pihak sekolah dan juga guru-guru. Kita harapkan ibu bapa menyahut usaha ini, saranan ini, kerana kita tahu bahawa kualiti pendidikan tidak boleh dilakukan hanya di peringkat sekolah. Ia juga harus disambut dengan baik, dengan bersungguh-sungguh oleh pihak ibu bapa. Okey, baiklah doktor. Secara ringkas, kalau kita nak sentuh juga mengenai dengan bank soalan, khususnya bagi murid darjah 4, 5 dan 6 yang akan disediakan oleh KPM sendiri, adakah doktor melihat wujud apa-apa kekurangan berdasarkan sistem ini dan mungkin ada perkara yang perlu ditambah baik, doktor? Baik, sebenarnya bank soalan ini sudah diamalkan lama dalam sistem pendidikan kita. Kalau kita lihat di internet, kalau kita buat carian, kita akan dapat banyak sekali contoh-contoh soalan-soalan tahun-tahun lepas, soalan-soalan sekolah berasrama penuh, sekolah MRSM dan sebagainya. So, bank soalan ini sudah menjadi amalan di kalangan guru-guru. Dia bukanlah satu perkara baru. Yang menariknya adalah hari ini, KPM telah mengiktiraf konsep bank soalan ini sebagai sesuatu yang boleh digunakan dalam konteks pendidikan negara kita. Jika selama ini guru mungkin tercari-cari di manakah soalan-soalan yang baik, berkualiti dan sebagainya, tetapi hari ini lebih memudahkan guru
guru dapat memilih soalan-soalan yang telah diberikan kualiti yang tinggi, jadi mereka boleh gunakan soalan. Cuma tinggal lagi Helmi, pada saya kita kena berhati-hati supaya tidak sampai guru hanya bergantung kepada bank soalan ini untuk melaksanakan pembelajaran mereka di sekolah. Kerana saya percaya apabila kita menjadi guru, salah satu perkara yang menjadi tugas kita adalah melakukan pentafsiran yang tepat kepada anak-anak murid kita. Jadi kalau kita sekadar mengambil bank-bank soalan ini dan kita takbirkan tanpa ada pengetahuan yang baik tentang konsep penilaian, konsep pentafsiran, apakah maksud kualiti membina soalan yang baik, jadi kita akan dapati guru-guru ni hanya mengambil secara sembrono soalan-soalan yang ada dalam bank soalan dan lalu ditakbirkan pada pelajar-pelajar. Ini kita mesti elakkan. Walaupun ada pilihan yang banyak dalam bank soalan, tetapi guru-guru itu sendiri mesti mempunyai pengetahuan yang baik bagaimana untuk memilih soalan-soalan yang baik untuk diberikan kepada murid-murid di sekolah mereka. Sebab pencapaian, keupayaan, kebolehan murid-murid ini berbeza antara satu kumpulan dengan kumpulan yang lain. Jadi di sini letaknya kewibawaan guru, kebijaksanaan guru dan juga kebolehan guru dalam memilih soalan-soalan untuk ditakbirkan kepada murid-murid mereka di sekolah. Okey, baik. Terima kasih Dr. Anwar Ahmad selaku pensyarah kanan UKM atas kupasan mengenai dengan pemansuhan PT3.